Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, kita kembali dalam matematik. Okey, kita tengok semula subjek matematik hari ini masih dalam topik bundar. Sebelum ni, Teacher Azlin ada terangkan mengenai pembundaran perpuluhan, tetapi di sini Teacher Azlin akan tunjukkan perbezaan antara pembundaran nombor bulat dan pembundaran nombor perpuluhan. Okey. Kita ingat kembali sebelum ni kita kelas ada menerangkan mengenai apa itu nombor miskin, apa itu nombor kaya. Dalam pembundaran, nombor kaya dan nombor miskin wajib dihafal. Wajib tahu konsep dan nombor-nombornya. Okey, kita ulang semula, kita ulang kaji semula. Apa itu nombor miskin? Okey, nombor miskin ni apabila kita jumpa dalam bentuk pembundaran, kita perlu lihat kawan sebelah dia tu adalah nombor miskin ataupun nombor kaya. Okey, di sini nombor miskin, Teacher Azlin ada tuliskan balik supaya semua ingat kembali. Nombor miskin itu dalam nombor apa? 0, 1, 2, 3 dan 4. Bila menjumpai nombor miskin ini, anda semua perlu tambahkan dengan kosong. Yang mana kosong itu perlu ditambah di tempat soalan yang dikehendaki. Okey, begitu juga dengan nombor kaya. Nombor kaya adalah merangkumi nombor 5, 6, 7, 8 dan 9. Di tempat yang soalan yang dikehendaki perlu ditambahkan 1. Okey, jom kita lihat contoh-contohnya. Okey, mari kita tengok di kategori pembundaran nombor bulat. Okey, pembundaran nombor bulat, contohnya soalan inginkan bundarkan di tempat puluh yang terdekat. Okey, contoh yang pertama adalah 5,784, di mana kita tengok rumah puluh itu. Okey, kita decide dulu yang mana puluh, kedudukan puluh. 5,784. Bermakna 8 ini adalah rumah puluh. Okey, kita lihat kawan sebelah dia iaitu 4. Yang 4 inilah yang perlu kita kategorikan dia kaya atau miskin. Okey, jom kita lihat. 4 adalah kategori nombor miskin. Bermakna yang perlu tambah kosong adalah dia kategori soalan puluh. Bermakna ini adalah kosong. Ini kita perlu tukarkan kepada sifar. Bermakna kita tukarkan kepada sifar. Ini nombor di hadapan perlu dikekalkan. Okey, bagaimana jawapan yang perlu kita tulis? Ini bermakna, okey, kita turunkan dahulu nombor 5, 7 yang nombor dikekalkan itu. Kemudian 8 tambah kosong adalah 8. Dan 4 kita kekalkan kepada kosong. Bermakna 5,780. Ini yang dikatakan puluh yang terdekat. Puluh yang terdekat. Okey, ini. Ini jawapannya. Bagaimana pula dengan ratus? Okey, kita lihat. 5,784. Bermakna 7 adalah tempat di kedudukan ratus. Kita gariskan dahulu. Selepas kita garis, kita lihat kawan sebelah dia. Lepas tu kita kategorikan kaya atau miskin. 8 adalah kategori nombor kaya. Bermakna 8 ini perlu ditambahkan dengan 1. 5 dan 7 bermakna 7 ditambahkan dengan 1. Bermakna yang ini diletakkan kosong. 5 dan 7 perlu dikekalkan. Okey. 5, 7 tambah 1 adalah 8. Okey. Mana 7 tambah 1 sebab dia adalah ratus yang terdekat. Bermakna yang tambah adalah 7. Jadi 5, 8, 0, 0. Ini jawapannya.
Okey. Kita lihat kedudukannya adalah di ratus. Okey. Okey, kita lihat pula dengan ribu. 5,784. Bermakna 5,000 ini adalah kedudukannya dan kawannya adalah 7. Bermakna yang tambah 7 ini kategori kaya. Yang tambah adalah 5. Bermakna jawapannya adalah 6, 0, 0 dan 0. Okey, ini jawapannya. Kenapa perlu di kosong-kosong ni? Kenapa perlu kosong-kosong? Sebab dia adalah soalan ribu. Bermakna selepas daripada ribu, nombor perlu ditukarkan kepada kosong. Okey, jelas untuk nombor bulat. Okey, jom kita lihat nombor perpuluhan. Yang pertama, kita perlu tahu nombor perpuluhan. Selepas titik perpuluhan, perlu tahu di manakah tempat perpuluhan tersebut. Okey, kalau dia inginkan bundarkan di satu tempat perpuluhan, selepas titik perpuluhan ini adalah dikira satu tempat titik perpuluhan. Bermakna ini 2, 3 dan 4. Bermakna satu titik perpuluhan kita perlu gariskan. Okey, gariskan di titik perpuluhan itu, kemudian kita lihat kepada kawannya sebelah. 8 merujuk kepada nombor kaya. Bermakna satu titik perpuluhan ini perlu ditambahkan dengan 1. 5 kekal. Dan lain-lain ni tidak perlu tulis nombor ataupun kosong tidak perlu tulis. Okey, kalau nombor bulat kita perlu tuliskan kosong, tetapi titik perpuluhan tidak perlu. Bermakna jawapannya adalah 5, 7 tambah 1, perpuluhan jangan lupa, mana 8. Ini adalah jawapannya. Okey. Perbezaannya adalah nombor bulat perlu diletak kosong, tetapi nombor selepas yang dikendaki soalan tidak perlu diletak kosong. Bermakna dia nak satu saja titik perpuluhan. Ini merujuk kepada satu titik perpuluhan. Bermakna 5.8. Itu saja yang kita perlu tulis. Okey, bagaimana pula dengan 2 titik perpuluhan? Okey, kita lihat 2 titik perpuluhan, 1 titik perpuluhan, 2 titik perpuluhan. Bermakna 8 itu merujuk kepada 2 titik perpuluhan. Kita lihat kawan sebelah dia. 4 merupakan nombor miskin. Bermakna 8 perlu ditambahkan dengan kosong. 5 dan 7 dikekalkan. 5.7. 8 tambah kosong adalah 8. Ini jawapannya. Okey, nampak tak kat sini dia ada 1 titik perpuluhan, 2 titik perpuluhan. Bermakna yang untuk belakang ini tidak perlu ditulis apa-apa. Sebab soalannya adalah 2 titik perpuluhan. Selepas titik perpuluhan wajib ada 2 digit di situ. Okey? Boleh-boleh? Kemudian kita lihat 3 titik perpuluhan. Bagaimana pula 3? Cuba kita lihat. 7 merupakan 1 titik perpuluhan, 2 titik perpuluhan, 3 titik perpuluhan. Gariskan tempat soalannya. Kemudian kita lihat kawan sebelah. 1 merupakan nombor miskin juga, bermakna kena tambah dengan sifar. Apa yang perlu ditambah dengan sifar? Iaitu digit yang ke nombor 4 ditambah dengan sifar. Yang lain perlu dikekalkan. Mana 5.784. Ini jawapannya. Okey? Sebab apa? Ini merujuk kepada 1 titik perpuluhan, 2 titik perpuluhan, 4 merujuk kepada 3 titik perpuluhan. Okey? Nampak perbezaannya? Jika nombor bulat, pembundaran di belakangnya wajib. Wajib letakkan sifar.
Okey? Untuk titik perpuluhan, selepas soalan, tidak perlu letak sifar. Tidak perlu. Okey? Nampak perbezaannya? Perlu jelas. Okey? Perlu lihat di mana titik perpuluhan. 1, 2, 1, 2, 3. Okey? Itu saja untuk hari ini. Bundar nombor bulat dan bundar nombor titik perpuluhan. Jumpa lagi.